Saya yakin ramai dah pernah dengar cerita ni, iaitu syafaat teragung. Ceritanya bila terlalu lama menunggu, manusia mula mengerumuni para ulama. Tuan-tuan tengok ulama-ulama yang baik sampai di padang mahsyar mereka berperanan. Hati-hati, jangan lawan dengan para ulama. Ulama ni tuan-tuan, kalau cerita para ulama, di dalam alam barzakh ada tugas, di mahsyar ada tugas, dalam syurga masih bertugas dan berperanan ilmu dia. Saya boleh bawa cerita tu satu-satu tu. Di mahsyar manusia mengerumuni para ulama, tanya kita macam mana ni? Kau ulama bagi pendapat, jom kita jumpa Nabi Adam. Hadis ni, hadis panjang hadis ni. Jom kita pergi jumpa Nabi Adam, minta syafaat dengan Nabi Adam. Syafaat yang nak diminta tu bukan untuk masuk syurga, tapi syafaat, ya Allah, boleh tak mulakan perhitungan? Kami dah tak sanggup berdiri, tak daya dah ya Allah, hancur sudah tubuh badan kami, lubang sana berlubang sini, tak daya dah ya Allah. Tapi nak cakap dengan Allah, orang biasa tak berani. Yang paling mulia di mahsyar siapa? Para rasul lah. Para ulama cadang, jom kita jumpa Nabi Adam. Punya ramai ni. Maka berjalan ramai-ramai berhimpun. Tak semualah wakil. Wahai Nabi Adam, tolonglah bercakap dengan Allah, minta supaya Allah mulakan perhitungan. Mula hitung tuan-tuan, bukan masuk syurga tau. Mulakan perhitungan. Apa Nabi Adam jawab? Nabi Adam kata, nafsi, nafsi. Hari ni aku boleh selamat diri aku saja. Pi kat Nabi lain, pi kat Nabi lain. Bahasa Kedah pekat ni. Bahasa Arab dia, idhabu ila ghairi, idhabu ila ghairi. Cakap Arab tak faham pula. Kat tu saya terjemah terus tu. Nabi Adam kata apa tuan-tuan? Pergilah kepada rasul lain, pergilah kepada rasul lain. Sesungguhnya hari ini ialah hari yang paling Allah marah dan murka. Allah tidak akan pernah marah seperti hari ini, tidak sebelum ini dan tidak selepas ni. Aku tak berani untuk cakap dengan Allah sebab dulu aku pernah melakukan satu kesalahan. Berapa salah Nabi Adam buat? Satu. Berapa jangka hayat Nabi Adam? 940 tahun. Nabi Adam hidup 940 atau 960, saya tak ingat. 940 tahun. Berapa kali salah Nabi Adam buat? Sekali. Boleh bercakap ketika tu? Tak boleh. Nabi Adam kata minta maaf. Nafsi, nafsi. Nabi Adam kata, diriku, diriku. Maksudnya aku boleh selamat aku je. Izhabu ila ghairi, pilah kat Nabi lain. Izhabu ila Nuh, ulul azmi. Nabi Nuh ulul azmi. Manusia beramai-ramai mencari Nabi Nuh alaihissalam. Jumpa Nabi Nuh. Wahai Nuh, tolonglah minta dengan Allah untuk dimulakan hisab, perhitungan. Nabi Nuh bagi jawapan yang sama. Kata Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Sesungguhnya hari ini ialah hari yang paling Allah murka. Tidak pernah Allah murka sebelum ni, dan Allah tidak akan murka seperti hari ini selepas ni. Tak akan murka. Hari ini paling Allah murka. Tak ada siapa berani cakap. Nabi Nuh kata, nafsi, nafsi. Dulu aku pernah melakukan kesilapan. Apa salah Nabi Nuh? Nabi Nuh pun umur dia lebih kurang 950 tahun. Nabi Nuh kata, dulu aku pernah buat salah. Aku berdakwah kepada kaum aku siang dan malam 900 tahun. Tuan-tuan tahu berapa yang masuk Islam? Tak sampai 80 orang. 900 tahun berdakwah,
tak sampai 80 orang yang masuk Islam. Itu Rasul. Kita kalau buat kerja surau, orang tak main, tak usah buat merajuk lah. Baru 6 tahun jadi EJK, 6 tahun dia buat merajuk pelik lah. Ni duk telefon saya satu Malaysia ni, ada tempat yang saya kenal. Dulu duk tani, lepas tu tak jadi EJK dah. Merajuk tanam merajuk. 900 tahun tak pernah merajuk Nabi Nuh AS. Selepas 900 tahun tak sampai 80 orang, baru Nabi Nuh angkat tangan. Nabi Nuh kata, ya Allah, kalau selepas 1000 tahun pun mereka takkan masuk Islam, ni ada banyak ni je. Maka Nabi Nuh pun minta, ya Allah, tenggelamkan semua sekali. Tu kesalahan dia. Allah makbul tak? Makbul doa tu. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan tinggal sebuah rumah pun yang selamat. Yang mana naik kapal, yang tu selamat. Yang tak naik kapal, kesemua hancur. Nabi Nuh rasa berdosa dengan doa tersebut. Maka atas rasa salah itulah Nabi Nuh kata di mahsyar, aku tak boleh bagi syafaat kat siapa pun. Nafsi, diri aku saja. Izhabu ila Ibrahim, Nabi Nuh kata, pergi kat Nabi Ibrahim. Dia kekasih Allah, Khalilullah. Manusia pergi ramai-ramai Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu dapat gelaran Khalilullah, bapa kepada segala Nabi dan Rasul. Bagi syafaat. Nabi Ibrahim kata, nafsi, aku tak boleh bagi syafaat hari ni. Sebab selama aku hidup, kesalahan aku menipu 3 kali. Bukan tipu pun, Nabi Ibrahim helah. Nonton, salah satunya ialah waktu penduduk di negara Iraq tu buat jom heboh mega. Ada konsert menari berjoget, artis pakai ketat-ketat apa semua ni. Kan artis lah yang nak tarik. Cuba tak payah panggil artis ngak. Orang tak pergi sangat. Waktu tu pemerintah buat jom heboh mega ni, hak-hak mega punya. Nabi Ibrahim tak mau pergi. Maka dia pun bagi tahu, kata dia, sakit, inni saqim, aku sakit. Jiwa dia sakit, dia nak beritahu jiwa dia sakit. Penduduk kaum tu ingat tubuh dia sakit, dia kata tak apa, tinggal dia. Maka tinggal dia seorang je tak pergi. Bukan dia tipu pun. No, ada 3 kesemuanya sekali. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh bagi syafaat. Pergi kat Nabi lain. Izhabu ila ghairi, pergilah kat Nabi lain. Pergi kepada Musa yang digelar sebagai Kalimullah, yang bertutur dengan Allah. Tapi tak tahu macam mana. Hebatlah Nabi Musa. Pergi kat Nabi Musa. Nabi Musa kata, nafsi, hari ini aku selamatkan diri aku sahaja. Allah tidak pernah murka seperti mana Allah murka pada hari ini. Aku tak berani cakap dengan Allah. Rasul. Kata Nabi Musa, dulu aku pernah nampak orang mati, orang tu nampak kan, mati. Bukan dia nak bunuh pun, tampak mati. Dia kata itu kesalahan aku. Pergi kepada Isa. Nabi Musa kata, pergi kat Nabi Isa. 5 orang dah. Izhabu ila Isa, pergi kat Nabi Isa. Ramai-ramai manusia pergi kat Nabi Isa. Wahai Isa, semua sama. Nabi Isa pun sebut benda yang sama. Pergi kepada Muhammad. Izhabu ila Muhammad, pergi kat Muhammad. Walam yadhkur dhanban minhu. Nabi Muhammad kata, Isa tidak menyebut dosa yang dilakukan. Dia tak sebut kesalahan yang dia buat, kan? Jadi di situ banyaklah tafsiran dia. Sama ada Nabi Isa ni tak buat salah langsung sikit pun tak ada. Hak kesalahan yang dibuat oleh Rasul-Rasulin. Nabi Isa kata, pergilah kepada Muhammad. Dia ialah kekasih Allah, makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling Allah sayang. Semua manusia pun pergi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi kat Nabi, depa puji Rasulullah. Wahai Muhammad, kamu digelar Habibullah. Depa puji Nabi. Maka Nabi pun sebut, aku pun berjalan di bawah arash. Arash ni apa? Satu hari kita akan tengok di mahsyar nanti. No? Langit 7 lapis. Letak di tepi kursi. Kursi pun makhluk langit. Maka langit hak 7 lapis tadi ni, hak 3,500 ton perjalanan, kalau letak di tepi makhluk yang bernama kursi, langit tu macam sekeping besi
yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir tu kursi. Sekeping besi dilemparkan di padang pasir. Besi tu langit yang luas tadi, padang pasir tu kursi. Cik lah langit luas tadi. Kursi letak di tepi arash. Bukan letak di tepi, letak di atas arash. Ambil kursi letak di atas arash, maka kursi itu sekeping besi, arash itu padang pasir. Sak mana arash? Subhanallah. Arash. Nabi kata selepas semua minta, aku pun berjalan menuju ke bawah arash. Macam mana tuan-tuan? Filem dah. Peristiwa itu akan kita saksikan nanti. Nabi berjalan. Kata Rasulullah, setiap Rasul diberikan satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Dan kesemua Rasul telah menggunakan doa itu. Nabi Musa guna dah, Nabi Nuh guna dah, Nabi Isa guna dah. Semua dah guna doa tu. Aku simpan doa itu untuk digunakan di mahsyar, memberikan syafaat kepada umat aku. Rasulullah ni yang cerita Nabi sayang umat, ni cerita dia. Nabi rindu umat yang dia tak pernah tengok. Dia sebut kat sahabat, dia kata aku rindu dengan ahbab, kekasih-kekasih aku. Sahabat kata, ya Rasulullah, kekasih mana lagi? Ni Abu Bakar, Umar duduk depan. Nabi kata, kalian saudara-saudaraku. No? Kekasih-kekasih aku ialah mereka yang beriman dengan aku tetapi tidak pernah melihat aku dan tidak pernah berjumpa dengan aku. Rindu Nabi, menangis Nabi depan sahabat. Heran sahabat, Abu Bakar duduk situ, Nabi masih merindui kita. Nabi kata, aku tinggalkan doa ini untuk aku gunakan di mahsyar. Waktu tu Nabi guna. Maka Nabi pun sujud di bawah arash. Nabi sujud dengan satu sujud kemuliaan dan keindahan. Sujud itu tidak pernah dilakukan oleh mana-mana Nabi dan Rasul. Lalu Allah SWT pun perintah kepada Nabi SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu. Isfa' tu syafa', bagilah syafaat. Kamu akan memberi syafaat. Sal tu'tah, mintalah apa juga, kamu akan diberikan permintaan itu. Apa Nabi sebut? Nabi pun bangkit daripada sujud. Mulut perkataan pertama yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ummati, ummati. Rasulullah, ummati, ummati, umat aku ya Allah, umat aku ya Allah. Bukan disebut diri dia. Ketika Rasulullah menyebutkan diri mereka nafsi, nafsi, Nabi bangkit daripada tempat yang mulia, sujud. Kataan pertama yang keluar, dan yang kedua yang keluar, Nabi kata, Rabbi ummati, ummati, umat aku ya Allah, umat aku ya Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun mengarahkan kepada Rasulullah. Yang ni manusia yang paling VIP, melebihi para Nabi dan Rasul lain. Tadi ada manusia yang paling celaka. Ni manusia yang paling VIP, melebihi Nabi dan Rasul lain. Maksudnya Nabi dan Rasul lain tak dapat keistimewaan tu. Keistimewaan itu hanya diperolehi oleh umat Nabi Muhammad. Apa dia? Bila Nabi bangkit, Nabi sebut ummati, Allah Ta'ala pun sebut, wahai Muhammad, masukkan umat kamu ke dalam syurga, iaitulah mereka-mereka yang masuk syurga tanpa dibuka buku timbangan mereka. Tak timbang lah tuan-tuan. Semua kah? Tak semua. Tak semua. Tak semua. Nabi sebut dalam hadis tersebut, hadis sahih tu, Nabi kata 70,000 di kalangan umat aku akan dibangkitkan oleh Allah. Selepas Nabi sujud syafaat tu, Allah Ta'ala arahkan, masuk wahai Muhammad, masuk syurga mereka ni. Ambil. Tuan-tuan, 70,000 umat Nabi Muhammad, sahabat saja ada 140,000. Sekian, terima kasih. No? Sahabat saja 140,000. Ada sambungan hadis yang masuk syurga tanpa hisab ni, dan bilangan dia lebih ramai. Bukan 70,000 tu sahaja, tapi lebih ramai. Ada lagi yang lain. Maksudnya masih ada ruang dan peluang untuk kita hak masih hidup malam ni, tuan-tuan ni, hak yang berapa hari bulan ni, yang masih hidup, untuk mohon dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
dapat Lailatul Qadar, minta dengan Allah, ya Allah, mati dalam keadaan masuk syurga Firdaus dalam keadaan tanpa hisab dan azab. Ada orang masuk syurga Firdaus tapi kena timbang. Ada masuk syurga Firdaus tanpa ditimbang dan tanpa azab. Itu permintaan. Duduk dalam raudhah, minta yang tu. Dapat tempat duduk depan multazam, minta yang tu. Dapat ruang malam Lailatul Qadar, minta yang tu. Yang tu yang paling tinggi sekali. Ni minta naik pangkat. Minta naik pangkat, dapat kerja tempat elok. Minta hak kepala, hak ekor semua dia ikut. Yang ekor ni semua ikut. Tak perlu minta pun. Betul. Betul. Mujarab. Tuan-tuan minta yang atas, Allah makbul yang atas. Hak bawah ni semua Allah bagi. Tak perlu sebut pun. Di mana sahaja tempat mustajab doa Allah bagi, minta redha Allah, syurga Firdaus tanpa hisab dan azab, seluruh ahli keluarga kita dan seluruh orang Islam.